Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dipertemukan lagi kita pada siri kuliah asar kita pada petang yang berbahagia ini bersama dengan Surah An-Nur. Surah An-Nur, fasa 3A, Bandar Seremban Selatan. Alhamdulillah, pada petang yang penuh barakah ini insyaAllah kita akan menyambung perbahasan kita. InsyaAllah bantu sebarkan dulu kepada sahabat kita. Mungkin patutnya kita mula pukul 5 tadi tapi ada urusan sikit. Alhamdulillah, Allah izinkan juga kita mula duduk dalam majlis ilmu ni. Alhamdulillah, insyaAllah. Baik, jadi bantu sebarkan dulu sahabat kita semua. Mungkin ada terlepas pandang akan live kita ni. Baik, insyaAllah. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, syukur banyak-banyak pada Allah SWT. Allah beri kita lagi izin antara perkara yang mesti kita kena renung dan kita kena perhatikan baik-baik. Apabila Allah berkehendak pada seseorang itu kebaikan, maka Allah akan letakkan dia itu di dalam kefahaman. Masya-Allah. Jadi bagaimana dapat kefahaman itu? Maka dengan jalan majlis ilmu. Maka apabila Allah Ta'ala pilih kita untuk duduk dalam suasana majlis ilmu, maka syukur banyak-banyak. Antara perkara yang penting yang akan kita dapat dalam majlis ilmu itu, bila kita niat dengan niat yang benar, adalah Allah akan berikan kita kefahaman. Kefahaman. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu hafiddin. Barang siapa yang Allah nakkan dia itu kebaikan, maka Allah akan berikan dia kefahaman di dalam agama. Jadi sedang jemaah yang mulia Ta'ala, nak faham dalam agama ini tidak lain tidak bukan mestilah berbalik kepada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itulah dalam perbincangan kita Al-Quran, pembeza hak dan batil dalam kehidupan, maka merujuk kepada dalil atau sumber yang utama. Sumber qat'i. Al-Quran itu dalil qat'i. Apa dalil qat'i? Yang tidak boleh lagi disangkal, yang tidak boleh lagi ditolak. Walau satu huruf sekalipun, tidak boleh. Pertama yang kita kena faham, sedang jemaah yang mulia Ta'ala, Al-Quran itu adalah sumber rujukan. Zalikal kitabu la raiba fih. Ini kitab tiada keraguan. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maknanya apa? Dalam kehidupan kita ini, dalam kita hari ini nak pergi buat perkara apa-apa sekalipun, pergi kepada melakukan apa sekalipun, maka sudah pasti kena ada panduan, terutama dalam kehidupan kita. Zalikal kitabu la raiba fi. Ini kitab tiada keraguan. Ini sumber rujukan kita yang utama. Dan kita bersyukur dan beruntung kerana apa? Al-Quran merupakan mukjizat bagi Nabi SAW. Dan kita umat bagi Nabi SAW, Nabi tinggalkan kita Al-Quran untuk jadikan sumber rujukan. Dan Al-Quran itu dalil yang nas, yang jelas, yang qat'i, yang tidak boleh lagi disangkal, malah ianya akan menghilangkan segala keraguan. Zalikal kitabu la raiba fi. La raiba fi. Tidak boleh ada keraguan sikit pun. La raiba fi. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Baik, hari ini kita nak sentuh tentang bagaimana kita nak mendampingkan diri dengan Al-Quran. Bagaimana cara kita nak jadikan Al-Quran ini sebagai pendamping kita. Sebab Al-Quran ini antara yang akan memberi syafaat. Antara perkara yang boleh bagi syafaat di Yaumul Mahsyar nanti adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah kalamullah. 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 Jadi sebab itu sebut kalamullah, maka kesan dan impak dia besar. Dia bukannya makhluk. Dia adalah kalamullah. Ia daripada Allah. Dia adalah kalam kebenaran. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Ianya daripada Allah SWT. Baik, bila kata ia daripada Allah, apabila kita berjaya mendampingi Al-Quran atau berjaya kita berdamping dengan Al-Quran, maka antara perkara yang paling besar yang kita akan dapat itulah petunjuk ataupun syafaat, penyelamat, penjamin kita di hari yang tiada siapa boleh jamin. Itu dah Al-Quran, hari Yaumul Mahsyar. Baik, yang pertama, bagaimana kita nak jadikan Al-Quran itu sebagai pendamping? Nak mendekati Al-Quran agar ia menjadi pendamping kita, maka tidak boleh ada keraguan. Ustaz, saya tak baca lagi Al-Quran ni, saya tak hafal Quran Ustaz, 30 juzuk. Banyak ni 114 surah, 6,000 lebih ayat, 6,266 ayat ni Ustaz. Macam mana ni?
Saya nak kena baca satu-satu ke macam mana Ustaz? Macam mana ni? Maka di sini kita kena tekankan yang pertama, syarat yang utama, sebab Al-Quran termasuk dalam rukun iman. Bila rukun iman, apakah maksud iman? Kita pergi pada iman, iaitu tasdik, membenarkan dalam hati. Membenarkan dalam hati, mengaku dengan lisan, menzahirkan dengan perbuatan. Jadi maknanya apa? Kalau kita pergi pada maksud Al-Quran itu, bagaimana nak kita jadikan Al-Quran sebagai pendamping? Pertama, membenarkan dalam hati. Kita kena benarkan dalam hati kita sebenar-benarnya, dalam Al-Quran ini, apa saja yang apa ada pada Al-Quran ini, semuanya benar. Tiada yang benar, melainkan yang benar-benar belaka. Buat pengakuan. Apa saja yang kita dengar pada Al-Quran, Sadaqallah. Benarlah kata Allah. Sadaqallah. Sadaqallah. Itu kata macam, Sadaqallahul Azim. Maka ini kita tak baca lagi ni. Kita tak belik lagi ni. Ni tak habis belik. Nak belik, tak habis belik. Banyak ni kan. Maka, kita kena tekankan dalam diri kita. Mengatakan apa? Apa saja yang ada dalam kitab Al-Quran. Malah beriman dengan 4 kitab yang sebelumnya. Dan kita beriman dengan kitab Al-Quran. Taurat, Injil dan Zabur. Malah Al-Quran itu panduan kita. Kita kena tanam. Kita cakap dekat anak-anak kita. Kita cakap kat diri kita. Kita cakap dekat sesiapa yang kita jumpa, Al-Quran, ini aku percaya. Walaupun aku tak baca. Belum baca lagi, walaupun aku tidak mendalaminya lagi. Sebab mendalami, menggali Al-Quran ini ilmunya luas, sangat luas dan sangat luas dan sangat luas. Surah Al-Kahfi kalau kita rujuk. Bagaimana ayat yang ke-109 itu, 110, 109. Kalau ditulis tinta, dihabiskan lautan, itu sebagai tinta untuk menulis segala ilmu tentang Allah, maka nescaya kita takkan mampu menulisnya. Takkan mampu. Sebab ilmu yang ada pada Allah itu, yang diterjemahkan pada Al-Quran itu, sangat-sangatlah banyak. Yang kita takkan terkira. Kata Allah dalam 109, surah Kahfi ayat 109, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kata Allah apa? Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sesungguhnya habis lautan itu sebelum habis ditulis kalimah-kalimah Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu. Masya Allah, tuan-tuan, laut ni banyaknya, banyak lagi laut berdarat. Banyak gaya air daripada darat. Jadi, jikalau laut tu menjadi tinta kepada tulisan yang nak menulis, maka kata Allah, takkan boleh buat. Maka banyaklah, luaslah ilmu Al-Quran ini. Kalamullah itu luas. Al-Quran, kalamullah, kalimah-kalimah, tulisan-tulisan yang ditulis. Kalau nak ditulis satu-satu, nak disyarahkan, nak diterjemahkan, nak ditadaburkan, nak dirungkai satu persatu, maka takkan tertulis banyak. Okay. Maksud apa? Kita kena terima. Dan kita kena yakin di dalam Al-Quran semua ada. Tak ada yang tak ada. Itu yang Jacob kena pegang. Kata guru saya, dalam mengaji tentang falsafah Al-Quran, dia kata apa? Tidak boleh mengatakan dalam Al-Quran tak ada tentang kehidupan. Tak boleh. Kita tak boleh kata Al-Quran ni tak lengkap. Jangan. Rosak iman katanya. Kita bukan tak lengkap. Yang tak lengkapnya kita. Kita yang tak mampu melengkapkan. Kita yang tak mampu melengkapi perbahasan dalam Al-Quran. Balaghahnya, maksudnya, terjemahannya. Kita tak mampu nak mengetahuinya. Contoh. Kan? Kalau ditanya tentang bagaimana cerita tentang kehidupan dunia ini, ada tidak? Ada. Bagaimana cerita, apa sajalah cerita tentang, kita nak tahu cerita tentang apa, ada dalam Quran. Tinggal lagi, bagaimana kita nak mengupasnya, bagaimana kita nak merungkainya, bagaimana kita nak mendalaminya, itu saja. Jadi apa tadi? Kita kena terima. Al-Quran ni, tak ada keraguan. Yakin, terima. 100% terima. Bulat-bulat. Dia tak boleh, nantilah. Tengok dululah, tak boleh.
Walaupun dalam ayat, apa bentuk ayat sekalipun dalam Quran, suka ke, tak suka ke, maksud dia, tak boleh kita menolak, meragu walau sedikit pada iman. Dia iman. Dia melibatkan iman. Dan di dalam Al-Quran kita kena yakin bahawa padanya itu ada segala maksud dan tujuan dan keperluan manusia. Semua ada dalam Quran. Jadi tak perlu lagi kita nak pertikaikan Al-Quran tidak lengkap. Al-Quran sudah lengkap. Al-Quran sudah lengkap. Tinggal lagi kita yang tiada kekuatan untuk melengkapi perbahasan dan kefahaman melalui Al-Quran. Maka datanglah hadis. Nabi SAW syarahkan, kupas ayat-ayat Al-Quran yang kita kadang-kadang tak boleh nak faham maksud yang tersirat. Mungkin ada yang kita boleh tahu secara direct. Sebab tu kita kena belajar, kita kena ambil tahu kalam-kalam ulama yang berbahas tentang Al-Quran. Kita kena ambil tahu. Bagi contoh kita lihat tafsir Ibn Katsir. Itu Al-Quran kemudian disyarahkan dengan hadis. Nabi lah penterjemah Al-Quran. Nabi lah yang menyampaikan kalamullah itu. Maka beriman kita dengan Nabi SAW, para Nabi dan Rasul, terutama Nabi SAW, yang merupakan wasilah atau pesuruh Allah yang menyampaikan Al-Quran. Nabi membawa Al-Quran. Nabi menyampaikan apa sahaja yang ada dalam Quran. Nabi tidak menyampaikan apa yang ada dalam fikiran. Tulis. Nabi tidak menyampaikan apa yang ada dalam fikiran. Nabi menyampaikan apa yang dalam Al-Quran lalu disampaikan kepada umat. Mulai perbahasan-perbahasan. Yang mana fikiran, hati juga didorong oleh Al-Quran. Al-Quran lah yang membentuk pemikiran. Al-Quran lah yang membentuk iman. Sebab Al-Quran yang mengajar bagaimana nak berfikir. Al-Quran yang mengajar bagaimana nak merasai. Al-Quran yang mengajar bagaimana nak melihat. Al-Quran yang mengajar bagaimana nak mendengar. Al-Quran mengajar bagaimana nak bercakap. Masya Allah. Sebagai contoh, surah Al-A'raf 179. Allah ajar bagaimana Al-Quran itu mengajar macam mana nak melihat ni. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaikal an'am bal hum adall. Nampak? Allah akan memenuhkan neraka Jahannam daripada kalangan jin dan manusia. Yang padanya mereka itu ada mata, ada hati, tidak mampu memahami. Nampak? Allah ajar. Nah, cara nak guna hati, cara nak guna mata, cara nak guna telinga. Nampak? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajar untuk melihat, untuk merasai tentang apa? Allah bagi mata untuk apa? Nampak? Jadi Al-Quran yang mencorak hidup kita. Al-Quran yang membentuk pemikiran kita. Allah suruh berfikir. Surah Ali Imran 191. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azaban nar. Al-Quran ajar kita cara berfikir. Apa yang nak fikir? Duduk, diri, duduk, baring. Nak buat apa? Fikir tentang apa? Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Fikir tentang kejadian. Allah ajar cara berfikir. Apa yang nak diisi dalam fikiran kita ini? Apa yang nak diisi dalam hati ini? Tadi dalam hati
Itu surah Al-A'raf 179. Isi kebesaran. Isi tentang kebesaran. Mata, isi tengok tanda-tanda kebesaran Allah. Telinga, mendengar tentang ayat-ayat Allah. Macam kita bincang petang ni. Kita nak duduk, nak mendengar ayat-ayat Allah. Subhanallah. Nampak? Jadi Al-Quran itu tidak boleh diragui sama sekali. Nabi penyampai kepada Al-Quran, risalah Al-Quran. Al-Quran membentuk pembudayaan, membentuk ketamadunan, membentuk kehidupan. Al-Quran mengajak kita untuk bagaimana membimbing kehidupan ini agar tidak jadi sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Nampak? Jadi maknanya bila kata tadi mendekati Al-Quran bagi supaya kita ni walaupun kita tidak hafizul Quran, kita tidak hafaz, kita tidak mampu mengapa 30 juzuk ataupun tak mampu kita nak baca setiap satu ayat, tapi kita tidak boleh sikit pun meragui Al-Quran. Kita kena memahami dengan fahaman yang literal, yang keseluruhannya. Yang kafah bahawa Al-Quran la raiba fih, la raiba fih. Tuan-tuan, kita baca pun mana-mana ayat Al-Quran di dalam Al-Quran. Walaupun kita tak faham apa yang dibincangkan, dianya menghilangkan segala keraguan. Al-Quran makin dibaca, makin bertambah iman di dalam dada. Sepatutnya. Maka bacaan pastikan dengan niat menerima Al-Quran. Aku baca Al-Quran ini sebab aku terima Al-Quran. Bukan baca sekadar adat. Ada orang baca buat-buat mengisi masa. Daripada tak nak buat apa, bacalah Al-Quran. Tak mau macam tu, tuan. Tentu Al-Quran jangan diambil sekadar dah tak ada apa nak buat baru cari Al-Quran. Jangan, tuan-tuan. Al-Quran jangan dijadikan sebagai perkara yang last minute punya. Al-Quran jangan dijadikan sebagai perkara yang orang kata ada pilihan. Al-Quran ini jadikan sebagai keutamaan, tuan-tuan. Jadi bacaan Al-Quran itu bukan semata-mata bacaan dengan lafaz kerana dia iman. Bacaan Al-Quran itu adalah dengan bacaan penerimaan. Hati kita baca. Kita terima. Kita tahu mesti ada dalam Quran. Mesti ada dalam Quran. Al-Quran mesti membincangkan perkara-perkara ini. Jadi baca Al-Quran sebab kita terima dia. Walaupun kita baca ayatnya ringkas. Suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. 3 ayat. Tapi kita menerima. Kita baca itu sebab kita menerima, kita yakin. Jadi baca dengan keyakinan, baca dengan penerimaan, baca sebab Al-Quran hilangkan keraguan kita. Contoh kita amal surah Al-Hadid. Setiap malam kita baca suratul Hadid. Setiap malam kita baca suratul Hadid. Mana mengikuti pengajian saya. Setiap malam 10.30 insya-Allah. Semoga Allah istiqomahkan kita. Kita baca untuk apa? Alhamdulillah. Allah temukan kita dengan amalan suratul Hadid. Ada tafsir Ibnu Katsir. Suratul Hadid menghilangkan keraguan. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Tuan. Nampak? Jadi menghilangkan keraguan. Al-Quran akan menghilangkan segala bentuk keraguan. Walaupun kita tak tahu apa yang kita ragukan. Kerana lawan kepada keyakinan itu keraguan. Keyakinan hanya duduk pada akhirat. Keraguan itu duduk pada dunia. Selagi mana kita berada di dunia, selagi itulah kita akan meraguinya. Jadi apa saja yang ada di dunia, barang yang akan meragukan kita. Maka nak hilangkan keraguan itu, tidak lain tidak bukan, adalah dengan Al-Quran. Yang akhirat. Al-Quran ajar kita nak pilih yang mana. Kita kadang-kadang confuse. Maka Al-Quran ajar, Allah kata apa?
Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Surah Al-Qasas ayat 77. Kejarlah kamu akan ganjaran negeri akhirat. Nampak? Janganlah kamu lupakan bahagianmu di dunia. Maksudnya apa? Di dunia ini, yang mana akhirat, tolong utamakan. Apa yang utama pada dunia untuk akhirat? Itulah pahala, itulah amal soleh. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak aku jadikan hidup dan mati, melainkan semata-mata untuk menguji siapakah yang terbaik amal perbuatannya. Al-Quran jelas mengajar kita cara hidup, tuan-tuan. Jangan tanya orang, jangan tanya perkara-perkara yang bersalahan dengan kehendak Al-Quran. Jangan tanya tujuan-tujuan lain. Tujuan Al-Quran mengajar kita untuk kehidupan. Al-Quran ajar kita suruh tumpu pada amal soleh, amal kebaikan. Ayyukum ahsanu amala, amal kebaikan. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ini juga menunjukkan wan ma'un ini menunjukkan bahawa ada di kalangan kita yang akan jadi pendusta kepada agama. Ya. Al-Quran ajar kehidupan mana yang kita nak, suka kepada orang susah, suka kepada fakir miskin, anak yatim. Nampak? Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Suka kepada orang miskin. Baik, di sini ada satu kata kunci, jangan kita membenci kesusahan. Nabi tidak bimbang akan kemiskinan. Malah dalam ayat ni Al-Ma'un, Allah bagi tahu barang siapa yang tak suka kepada orang miskin, fakir miskin, maka dia tu pendusta. Tak suka kita, apa ni orang miskin ni, malaslah. Orang lain bekerja, dia macam meminta aja. Kita tak tahu kawan tu dah kerja dah, tapi Allah tak beri lagi peluang bagi dia. Nampak? Ni kehidupan. Suka kepada anak yatim, suka kepada fakir miskin. Kadang-kadang kita benci kepada kesusahan. Tak sukalah jadi ni. Kita pandang, nampak? Kita pandang kemiskinan itu satu perkara yang merosakkan. Sedangkan dalam Quran tidak. Allah suruh kita suka. Allah suruh kita suka kepada fakir miskin. Dan Nabi SAW itu memilih untuk duduk lebih ramai dengan orang miskin. Kita tak ikut Al-Quran. Kita apa? Kita tak suka. Ini malas ni. Asal miskin je malas. Jangan, tak semua begitu. Tak semua yang miskin tu malas. Allah jadikan orang miskin untuk kita memberi. Supaya kita yang berduit ini ada tempat untuk memberi. Patutnya kita terima kasih dekat orang miskin kalau kita bagi. Jangan ajar dia terima kasih kat kita. Kita bagi kat dia. Puan, Ji, Pakcik, terima kasih. Terima kasihlah. Dia pun terkejut. Kenapa terima kasih kat saya? Yalah, ada tempat saya nak memberi. Kalau tidaklah, tak adalah Allah jadikan orang susah. Saya tahu pakcik tak nak susah. Jangan buat dia rasa kecil dengan kesusahan itu. Kita kena nampakkan betapa kemiskinan itu juga adalah satu anugerah daripada Allah sebenarnya. Jangan kita suka-suka nak membenci kemiskinan. Sebab Al-Quran tak pernah mengajar kita nak membenci kemiskinan. Yang Allah ajar, benci kekufuran. Miskin yang membawa pada kufur. Itu ia ada. Itu Nabi ajar. Minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Minta lindung daripada kekufuran disebabkan oleh kefakiran. Membawa maksud apa? Membawa maksud kita yang benci itu adalah dosa, bukan keadaan. Ini kadang-kadang kita diajar untuk hidup jangan miskin, ubah kehidupan, jangan miskin, macam hina miskin. Macam hina sangat miskin tu kan.
Macam ini sangat orang susah. Kita tertipu dengan kehidupan dunia yang nampak senang dan mewah itu macam mulia. Sebab apa? Sebab semuanya nampak bersih, wangi, nampak indah. Padahal dilumuri dengan dosa syirik. Nak cakap apa? Sebab itu Allah kata apa dalam surah Al-Hadid ayat 20, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu menipu. Kesenangan yang menipu. Sebab apa kesenangan menipu? Sebab ada orang dia senang, dia tertutup dosa dia, dia tak rasa dosa dia itu disebabkan kesenangan dia. Dan ada orang nampak kesenangan itu seakan-akan satu anugerah, satu kemuliaan, padahal Allah tak pernah memuliakan kesenangan. Di sisi Allah, tiada mulia pada keadaan. Di sisi Allah, mulia itu adalah pada ketakwaan. Yang mulia di kalangan kamu adalah yang paling bertakwa, kata Nabi. Dan kata Allah. Jadi Al-Quran aja. Nampak? Jadi bila Al-Quran aja, kita cari amal yang terbaik, bukan cari kebendaan. Dan jangan jadikan kebendaan itu sebagai tujuan. Ini Al-Quran aja. Corak pemikiran kita ni akan lebih terbuka. Kita berterima kasih dengan orang yang susah. Sekiranya orang susah tidak terasa terhina. Dan dia rasa redha dengan keadaan itu. Ada orang senang yang redha dengan pemberian. Dia bagi, ni pakcik, Haji, ni terima kasih ni, ya Allah. Hai. Ni rezeki untuk Haji ni lagi. Nampak? Terima kasih dengan orang susah. Bukan orang susah terima kasih ke orang senang. Walaupun adatnya begitu. Tapi kita kena saling berterima kasih. Tak apalah orang susah ucap terima kasih. Kita pun ucap terima kasih. Kita ajar dia. Nampak? Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu bagaimana kita mendalami kehidupan ini bila kita jadikan Al-Quran sebagai panduan. Maka tadi apa kita bincang? Mendekatkan diri dengan Al-Quran itu bermula dengan jangan ada sedikit pun keraguan. Menerimanya dengan sepenuh keimanan. Kita kena terima dia sepenuhnya. Baik. Seterusnya bagaimana kita nak supaya hidup kita bertambing dengan Al-Quran? Disambung dengan surah Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman. Beriman kepada hari akhirat. Ghaib itu perkara yang melibatkan akhirat sebenarnya. Dan ini ciri orang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib itu adalah ciri orang yang bertakwa. Ada orang anggap duit simpanan kira si penting sangat untuk masa tua. Kalau jumpa masa tua. Kalau tak sempat jumpa, itu perlu diperbetulkan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Larangan mengumpul harta. Harta tidak jadi satu perkara yang menjamin kita. Dan surah Al-Humazah pun sama. Wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa'ajjadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutama. Allah kata apa? Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpul harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahawa harta itu dapat mengekalkannya. Mengekalkannya. Dia mengira bahawa harta itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, kalla. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Kalla. La yumbazanna fil hutamah. Tengok, hati-hati. Ini pun Al-Quran ajar. Kita nak ada harta untuk pahala, bukan untuk jaminan di masa tua. Hati-hati. Nak ada harta untuk pahala, bukan untuk jaminan di waktu tua. Tak tahu sempat tua ke tidak. Mungkin kita nampak ada yang sempat tua.
Tapi dah sampai waktu usia itu pun tak guna juga duitnya. Nak tunggu sampai bila? Allahu Akbar. Kumpul untuk jaminan rista-rista. Kena faham. Jaminan. Nak pergi haji tu untuk jaminan ke? Nak pergi haji kan? Kalau kumpul nak pergi haji, itu bukan untuk jaminan. Itu nak pergi haji. Ini kumpul untuk jaminan. Senang Ustaz, jaminan apa-apa nanti senang. Macam duit tu pula yang menjamin kita waktu senang. Tak boleh. Jangan ada apa-apa hidden agenda. Nak kumpul tu kumpul lah untuk tertentu. Kegunaan kan? Untuk kegunaan lah. Bukan untuk simpanan di hari tua. Ni. Wailul likulli humazatil lumaza alladhi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Hati-hati. Hati-hati hal perkara ini. Ada yang menjadikan harta itu sebagai perkara yang dihitung-hitungnya mengumpul dan menghitung hartanya kerana dia menjadi bakhil dan dia mahu menafkahkan ke jalan Allah. Sehingga dia rasa nak infak tu rasa macam nanti kang aku infak kang nanti susah pula. Sehingga ada penyakit. Jangan. Harta yang tidak digunakan untuk pahala hanya mengundang bala. Al-Quran ajar? Ya, Al-Quran dah ajar dah. Al-Quran dah ajar dah. Jadi ikut Al-Quran. Jangan ikut keadaan. Jangan ikut sangkaan. Dan kata Al-Quran. Al-Quran kata apa? Surah Al-An'am 116. Jikalau kita menuruti kebanyakan sangkaan orang atas muka bumi ini, maka kebanyakan akan menjauhkan kita daripada Allah. Itu kena hati-hati. Ustaz, adakah orang itu adakah orang itu dikatakan sebagai orang beriman jika sembahyang berjamaah 5 waktu mengaji Al-Quran tapi tak kehidupannya yang menyanjung dunia? Baik, Tuan Said Yusof. Iman itu ujian. Islam itu melakukan perbuatan, syariat. Maka bila kata beriman, itu masuk secara kafah, keseluruhan. Jadi apabila dia beriman tetapi tidak menyeluruh penerimaan, kita bimbang orang itu akan rosak iman dia. Fasik, itu rosak. Dia beriman tapi bimbang rosak. Apatah lagi iman dia itu terganggu dek syirik. Habis. Ini yang kita kena cek. Ini yang kita kena perhatikan. Islam itu diterjemahkan dengan perbuatan. Orang yang solat, ya itu bukti Islam dia. Orang yang beriman, itu bukti dengan ujian dia. Jadi dia kena terima semua-semuanya itu. Jadi pastikan jangan sampai kita berlawanan dengan apa kehendak Allah. Contoh Allah kata apa? Jangan kita kejar dunia. Jangan. Ada larangan. Maka jika kita buat apa yang Allah larang, kita di waktu yang sama kita beriman, tapi kita melakukan larangan, kita bimbang iman kita itu akan tergugat. Kita bimbang iman kita itu akan rosak. Dan kita bimbang kita menyangka beriman, tapi akhirnya rosak iman dia. Hati-hati, jangan. Jangan. Jadi, adalah kita kena berazam. Sebab tu tadi kita bincang ni. Al-Quran itu bukti keimanan. Jadi kita kena terima macam mana pun apa yang ada dalam Quran ini, kita kena terima sepenuhnya, sebulat jiwa, sepenuh hati. Dan kita kena berazam untuk melaksanakan walaupun kita tak mampu dapat melaksanakan semuanya. Itu azam yang sebenar-benarnya. Sebab itu kita kena menjaga. Itu bagi takwa. Tuan Said, takwa itulah menjaga iman dan menjaga syariat. Takwa meninggalkan apa yang Allah larang, melakukan apa yang suruh. Itulah keimanan dan keislaman seseorang itu dibuktikan dengan ketakwaan. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin, takwa. Pada takwa itu ada iman dan Islam, dua-dua dia.
Panduan hidup kita mengikut Al-Quran. Ya, Al-Quran lah yang memandu hidup kita. Dan yang mengajar Al-Quran itu adalah bagi Nabi SAW. Sebab tu Nabi SAW tidak cerita tentang kehidupan pengalaman Nabi. Nabi cerita semua yang ada diturunkan. Wahyu. Yang wahyu daripada Allah. Ya Tuan Zul. Amin. Mendoakan Ustaz Zul Ramli. Selamat sampai di masjid ke arah. Dalam perjalanan ke? Mudah-mudahan kita doakan Ustaz Zul Ramli ya. Kuliah malam ni ya, Cik Zul. Mudah-mudahan Allah pemudahkan, Allah menyesir wala tu'asir. Sampai InsyaAllah. InsyaAllah. Allah perjalankan Ustaz Zul Ramli itu dengan cepat dan selamat sampai ke surah An-Nur, insyaAllah. Allah perjalankan. Kereta rosak tengah jalan, Ustaz. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah Allah akan perjalankan. Adalah bantuan Allah Ta'ala akan sampai pada Ustaz Zul Ramli, sampai insyaAllah. Kita sama doakan. Amin. Baik. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT. Jadi maknanya kalau kita lihat, Al-Quran tidak mengikut sangkaan. Al-Quran tidak mengikut sangkaan. Kalau ikut sangkaan kebanyakan orang atas muka bumi, maka silat hari bulan dia buat kita jauh daripada apa yang Allah nak. Maksud jangan jadikan Islam itu hanya sebagai pakaian luaran sahaja, tapi juga pakaian hati. Orang yang beriman itu pasti, orang yang Muslim itu pasti, orang yang mukmin, orang beriman itu pasti Muslim. Orang yang Muslim itu belum tentu mukmin. Memang akan ada orang yang jadikan Islam sekadar pakaian luaran saja, Tuan Syed. Ada. Sebab tu Islam ini banyak, kalau dalam Quran kebanyakan dia ya ayyuhallazina amanu, dia tak ada ya ayyuhallazina amanu na muslimun, tak ada. Wal muslimun tak ada. Al mu'minun. Surah pun al mu'minun. Dalam surah Al-Quran dia tak ada surah al muslimun. Dia Muslim ni adalah sepatutnya, kalau dia solat, itu sepatutnya dia dah iman dah, sepatutnya. Tapi ada perbahasan orang Muslim yang munafik. Ada. Muslim yang munafik. Sebab dia tidak benar-benar beriman dengan Allah. Kalau tengok dalam Al-Quran, tak ada surah Muslimun. Yang ada adalah surah Al-Mu'minun. Yang ada surah Al-Mu'min. Surah Mu'minun. Surah Munafikun ada, nampak? Nama-nama tu pun kita dah tahu dah. Ciri ataupun jenis-jenis manusia yang akan ada atas muka bumi ni. 342. Surah Al-Mu'minun 342. Ada. Jadi memang kita yang kena jadi, ciri-ciri orang yang kita nak kena jauh dan kita kena perhati itu adalah apa nama-nama atau ciri yang ada dalam Al-Quran. Al-Mu'minun lagi. Dia tak ada Al-Muslimun. Sebab tu Al-Mu'minun wa huwa muslimun. Al-Mu'minun wa huwa muslimun. Orang mukmin itu pasti muslimnya. Al-Muslimun belum tentu Al-Mu'minun. Sebab tu bermula dengan mukmin dulu. Supaya muslim. Orang mukmin itu sepatutnya muslim. Sebab mukmin dia dah beriman. Ciri orang beriman apa? Ciri orang yang beriman itu adalah orang yang mensejahterakan orang. Ciri orang beriman itu yang mensejahterakan orang. Nampak? Lalu datanglah hadis Al-Muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Nampak? Al-Muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Sebab tu mukmin, lepas mukmin dia Islam. Kemudian Islam itu hasil pada mukmin.
Orang mukmin yang menjaga keimanan dia dinamakan muttaqin. Orang yang muttaqin, orang yang menjaga keimanan dia dengan menjaga keislaman. Orang yang menjaga keimanan mesti menjaga suruhan Islam. Sebab antara cara nak menjaga iman, itu adalah menjaga keislaman dia. Apa islaman dia? Itu tadi solat. Jaga. Jaga syariat. Contoh tadi apa? Cinta dunia. Jaga. Jangan kejar dunia. Orang yang beriman pasti menjaga syariat. Orang yang menjaga syariat belum tentu menjaga iman. Sebab antara menjaga iman itu adalah dengan menjaga syariat. Kulit menjaga isi. Jadi nak jaga isi itu, Allah jangan jagalah kulit jangan rosak. Bila kulit dia rosak, maka akan masuklah ke isi. Maka isi pun akanlah jadi busuk. Sama tak tamsilan mulut jahat, hati baik. Maka tamsilan itu tidak tepat. Tak ada Islam mulut jahat, hati baik. Kalau mulut jahat, hati jahat. Kalau mulut baik, hati jahat, ada. Hanya Islam je tadi tu. Yang tamsilan Cik Nam macam ni. Mulut baik, hati jahat. Mulut baik, hati jahat. Bermaksud apa tu? Ibarat mulut dia Islam, tapi hati dia kafir. Dia tak boleh. Itu panggil munafik. Kalau mulut jahat ustaz, hati baik, itu memang tak ada. Sebab tu orang Islam, kalau dia tak solat, itu kafir. Antara pembeza orang kafir dengan orang Islam itu solat. Jadi kalau tak solat, itu kafir. Tapi iman, itu terjemahan dari dalam. Dia dari dalam, iman. Jadi, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi solat itu menjaga iman. Taat menjaga iman. Sama juga Nabi ajar apa? Menjaga lisan untuk menjaga iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nampak? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, itu adalah berkata baik atau diam. Nampak? Yang menjaga iman itu dengan menjaga lisan. Orang yang menjaga lisan, dia menjaga iman. Orang yang nak menjaga syariat, itu yang nak menjaga hakikat. Orang yang nak menjaga aurat, itu pasti nak menjaga iman. Akhirnya syariat itu akan jadi kemas. Sebab tu Al-Quran mengajar kita menjaga luar dan dalam. Luar dan dalam, dalam dan luar. Al-Quran tidak pernah memisahkan antara luar dan dalam. Al-Quran tidak memisahkan siang dan malam. Malah siang dan malam itu dijadikan sebagai bersilih ganti, saling lengkap melengkapi. Peredaran siang dan malam. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Tila ayatil liulil albab. Tapi pelik ramai orang. Jangan pelik, jangan ikut orang, ikut Al-Quran. Al-Quran kata apa? Ramai orang ni mengaku mulut je jahat, tapi betul ke, percaya ke? Tak boleh lah. Al-Quran kata salah. Mana boleh? Al-Quran kata jangan ikut sangkaan. 116 ayat surah Al-An'am. Tak boleh percaya lah. Kan? Tak bolehlah percaya. Orang yang iman itu mesti menjaga lisan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jelas. Jadi barang siapa yang tidak menjaga lisan, itu kebarangkalian tidak menjaga iman. Hati-hati. Jadi kedua-duanya mesti seiring. Lengkap melengkapi. Saling lengkap melengkapi. Malah yang melengkapkan semua itu adalah akhirat. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Pertukaran siang dan malam. Nampak? Siang dan malam. Mana ada pisah? Nampak? Baik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sikit sebanyak perkongsian
tausiah kita, tazkirah kita pada petang yang penuh barakah ni. Solat tak tutup aurat tu maknanya tak jaga iman lah Ustaz. Ya, Puan Alizah. Dia bersyariat. Dia solat tapi dia tidak tutup aurat, dia tak jaga lisan, maka dia tak jaga iman. Orang yang jaga iman ni pasti akan jaga syariat. Ya, pasti akan jaga syariat. Orang yang jaga syariat itu sudah pasti orang yang menjaga iman. Dia tidak boleh berpisah. Berpisah tidak boleh, tidak. Dia mesti bersatu. Baik, itu saja. Terima kasih banyak kepada pihak Surau An-Nur. Dan mudah-mudahan seperti apa yang dimintakan tadi, doa supaya Ustaz Azhur Ramli cepat sampai insya-Allah, supaya program yang telah diaturkan berjalan dengan baik seperti yang dirancangkan. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah merancang. Sesungguhnya perancangan Allah itu yang lebih baik, dan kita berharap Allah jadikan perancangan itu perancangan yang terbaik. InsyaAllah. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita berjumpa pada siri yang berikutnya. Kita jumpa pada kuliah maghrib malam ini. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Mohon ampun maaf pada saya. Kekurangan, terlebih kata itu kurang bicara. Terlebih kata, hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada petang yang penuh barakah ni. Aku qali hadza wa astaghfirullahazim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.